Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu taala di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan. Alhamdulillah, nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Nikmat belajar. Nikmat belajar sebenarnya satu nikmat yang sangat-sangat besar, yang mana para ulama kebiasaannya mengkiaskan belajar ini dengan jihad. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan meneruskan belajar Nahu. Jom belajar Nahu, insya-Allah. Dan kita telah masuk pada tajuk yang semakin mencabar, iaitu tajuk tanda-tanda i'rab. Minggu lepas kita bermula dengan tanda ar-raf'u. Tanda ar-raf'. Lirraf'i arba'u alamat. Okey, saya share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Share screen. Ini adalah tajuk kita pada minggu lepas, iaitu tanda-tanda ar-raf. Apa kita nak terjemah ar-raf? Jadi terjemahan saya mudah saja kan. Asalnya baris depan. Yang mana hukumnya ar-raf'u ini kita panggil ar-raf'u lah, marfu'. Marfu' tu hukum dia kan, marfu', ar-raf'. Jadi ar-raf'u ni dia ada 4 tanda. Lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Dan minggu lepas kita sempat ambil ad-dhammah dan waw. InsyaAllah minggu ini kita akan ambil al-alif dan an-nun, insyaAllah. Dan kalau ada ruang masa kita akan sambung dengan alamatu an-nasbi. Jadi sebagai kita buat ulang kaji pantas, nota ini sangat memudahkan kita untuk buat ulang kaji yang pantas. Tanda ar-raf'u yang paling utama adalah ad-dhammah. Kita panggil baris depan. Baris depan dan baris depan ini adalah tanda kepada ar-raf'u dalam 4 keadaan. Dalam 4 keadaan, iaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' selain daripada al-af'al al-khamsah yang akan kita ambil pada malam ini, kan. Jadi kalau kita belajar tu mudah, alhamdulillah kan. Kita nampak yang ini af'al khamsah, selain daripada dia macam ni kan. Baik. Kemudian tanda yang kedua adalah al-waw. Al-waw menjadi tanda kepada ar-raf'u dalam 2 keadaan, iaitu jamak muzakkar salim dan al-asma' al-khamsah. Rasanya panjang cerita kita pada minggu lepasnya dalam sebab dia melibatkan tajuk jamak kan. Bermula jamak taksir kan. Kemudian kita ada jamak muzakkar salim kan. Lepas itu kita ada pula al-asma' al-khamsah. InsyaAllah minggu ini kita akan tidaklah sesukar pada minggu lepas, insya-Allah. Jadi yang tinggal adalah al-alif dan an-nun kan. Jadi al-alif juga menjadi tanda kepada ar-raf'u. Baik, perkara yang kedua yang kita nak buat selepas murajaah adalah al-i'rab. Insya-Allah setiap minggu kita akan i'rab, insya-Allah. Setiap minggu kita akan mulakan dengan 2 ayat asas, kecuali minggu lepas kita ambil 3 ayat, iaitu 1 ayat untuk jumlah ismiyah, 1 lagi untuk jumlah fi'liyah. Kita mulakan dengan mudah kan. Kita mula dengan mubtada khabar, fi'il, fa'il, maf'ulun bih.
Kita lancarkan yang ni macam kita lancar sifil lah kalau matematik kot, kan? Baik. Okey. Al-muallimuna mujtahiduna fit ta'lim. Al-muallimuna mujtahiduna fit ta'lim. Kan kita buat ayat yang mudah-mudah aja untuk belajar nahwu ni, kan? InsyaAllah bila sampai tahap-tahap kita akan menambahkan kita panggil tahap ataupun menambahkan kepayahan ayat tersebut insya-Allah. Al-muallimuna mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Nampak dah, kan? Al-waw, al-muallimuna. Waw itu adalah tanda kepada ar-raf, tanda kepada marfu'. Mujtahiduna khabar marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Kalau kita nak tahu sebab dia, al-muallimuna jamak muzakkar salim, mujtahiduna juga jamak muzakkar salim. Sebab itu tanda dia waw. Sebab itu setengah-setengah asatizah mereka tambah mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam' muzakkar as-salim. Kan? Jadi setengah-setengah asatizah tambah. Kalau pada saya memadai dengan menyebut tanda sahaja. Kecuali kalau ditanya, sebab apa waw? Bukankah tanda marfu' yang asal adalah dhammah? Barulah kita jawab. Sebab jamak muzakkar as-salim. Okey, fi harfu jar ini antara kita panggil apa tu? I'rab paling mudah kan? Harfu jar selepas dia at-ta'limi majrur bi harfi jar wa alamatu jarrihi al-kasrah. Saya rasa sudah 5 jalsah. Ini jalsah yang kelima kan? InsyaAllah rasanya mubtada khabar ni insyaAllah adik-adik dah boleh i'rab insyaAllah. Kan? Tiap-tiap minggu duduk dengar kan? InsyaAllah. Baik. Kita pergi kepada yang kedua. Jumlah fi'liyah. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Yal'abu al-la'ibuna kurrata al-qadami. Yal'abu al-la'ibuna kurrata al-qadami. Yal'abu al-fi'lu al-mudhari'. Tengok yal'abu, fi'il mudhari' yang bukan al-af'al al-khamsah. Yang tidak ada di belakang dia, tidak bersambung dengan apa-apa huruf. Yal'abu, ba, berakhir dengan ba. Al-fi'lu al-mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi kalau nak hafal mudah je kan. Orang kata boleh ke hafal i'rab? Boleh hafal. Memang sebab dia berpusing-pusing pada ayat-ayat yang sama. Kita hafal lah kan. Al-fi'lu al-mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tu yang asal kan. Baik. Al-la'ibuna fa'il. Kan selalu saya sebut kan, selalu saya sebut selepas fi'il fa'il, selepas fi'il fa'il. Maksudnya kebiasaannya. Kadang-kadang fa'il duduk jauh kan. Ada di sebelum fa'il tu ada yang memutuskan dia. Tapi maksudnya dia tidak akan berada di hadapan fa'il. Ya. Al-la'ibuna fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Nampak tak? Al-waw kan yang kita belajar minggu lepas kan. Sebab apa? Jamak muzakkar salim. Kan? Kalau ditanya sebab apa? Jamak muzakkar as-salim. Kurrata maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Ni yang asal kan? Maf'ulun bih. Fa'il, fa'il, maf'ulun bih. Ingat dia punya formula cukup mudah. Jumlah ismiyah mubtada khabar. Jumlah fi'liyah fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Sebab apa mudhaf? Kurrata al-qadami. Al-qadami mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Biasa kita sebut nak kenal mudhaf-mudhafun ilaih, yang pertama tu nakirah, yang kedua tu makrifah. Kita sebut biasanya. Supaya janganlah pula antum terkejut nanti satu masa nanti antum jumpa nakirah-nakirah mudhaf-mudhafun ilaih ada kan. Tetapi kebiasaannya kan, kebiasaannya. Okey. Alhamdulillah. Jadi selesai untuk bahagian i'rab insya-Allah. Kita mula dengan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Niyabatul alif anid dhammah. Alif ganti dhammah. Sebab apa? Dhammah tu asal. Kan? Dhammah tu asal. Tanda depan tu, baris depan tu itu adalah asal. Kan? Asal untuk apa? Asal untuk tanda i'rab untuk ar-raf. Jadi sekarang ni kita masih lagi tajuk tanda-tanda marfu'. Sebut marfu' pun tak apalah. Kan? Tanda-tanda marfu'. Tanda-tanda ar-raf. Baik. Jadi minggu lepas kita ambil dua, tanda asal, dhammah, tanda cabang dia yang pertama, niyabah dia yang pertama iaitu waw. Kan? Baik, hari ini yang ketiga iaitu alif. Alif ganti dhammah. Asalnya dhammah.
Dhammah itu tanda asal. Niyabah, naib. Niyabah ni dah jadi bahasa Melayu kita, naib presiden. Kan? Naib presiden tapi jadi Perdana Menteri. Kan? Naib presiden parti tapi jadi Perdana, kan? InsyaAllah. Tak pasti lagi kan? Kita sebut insyaAllah. Qala, manil qail? Siapa yang berkata? Al-Imam Ibnu Al-Ajurrumi. Qala wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassah. Satu saja, kan? Adapun alif, maka dia menjadi tanda kepada raf dalam keadaan satu saja, iaitu musanna, isim yang musanna. Kan? Tasniyatu al-asma' bila kita memusannakan, menjadikan seperti isim itu dua. Sedang cerita isim musanna lah. Khassah maksudnya khas, satu saja kan, khas khusus. Wa aqulu, siapa yang kata? Dr. Muhammad Muhyiddin. Dr. Muhyiddin kata apa? Takunul alifu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'in wahid, satu tempat sahaja kan. Nampak tak? Dua kaedah yang berbeza untuk terangkan. Kan? Uslub, kan? Kita dapat uslub kan. Baik. Wa huwa al-ismu al-musanna. Jadi senang cerita, alif adalah tanda marfu' untuk isim musanna. Nahu, contoh, hadara as-sadiqani. Okay, kita i'rab sikit. Hadara fi'lun madin mabni ala al-fath. Fi'il madi mudah je, mabni. Tak lama dah. Lagi 2 minggu kita akan mula i'rab fi'il kan. Jadi kita mula pelan-pelan dulu. Fi'lun madin mabni ala al-fath. As-sadiqani fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Sebab dia kata fas-sadiqani musanna wa huwa marfu' li'annahu apa? Li'annahu fa'ilun. Li'annahu fa'ilun. Li'annahu fa'il. Sama li'annahu fa'il. Wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan anid dhammah. Wan nunu iwadun anit tanwin fi qaulika sadiqun wa huwa al-ismu al-mufrad. Jadi mufrad dia sadiqun. Bila dua sadiqun. Tanwin kan? Jadi bila kita musannakan dia sadiqani, jadi nun itu adalah ganti kepada baris dua. Kan? Nun itu ganti kepada garis dua. Jadi apa fungsi dia? Fungsi dia macam baris dua lah. Contohnya bila kita kata kawan Zaid, kita tak kata sadiqun Zaidin. Kita kata sadiqu Zaidin. Kita buang satu daripada tanwin dia. Sebab itu bila dua orang kawan Zaid, kita kata sadiqa Zaidin. Nampak? Nun tu dibuang. Kan? Itu maksudnya nun pada sadiqa ni tu adalah dipanggil iwad anit tanwin. Dia adalah ganti kepada baris dua. Okey, baik. Jadi pengarang kita cerita pasal musanna kan. Jadi itu gaya perbahasan ulama-ulama kita. Jumpa satu perkataan mereka akan bahaskan kan. Jadi kita ikutilah slow-slow, boleh faedah. Wal musanna huwa kullu ismin dalla ala isnaini au isnataini bi ziyadah fi akhirih aghnat hazihi ziyadah anil atif wal ma'tuf. Jadi musanna adalah semua isim yang menunjukkan kepada dua, sama ada lelaki atau perempuan. Isnaini lelaki, isnataini perempuan. Biziyadah fi akhirih, dengan tambahan dekat akhirnya. Kan? Asalnya tambah alif lah. Kan? Alif dan nun kan. Baik. Jadi alif dan nun ini adalah sebagai apa dia? Ganti kepada maktuf dengan maktuf alaihi. Dengar Nahu, contoh, akbala al-umran wa akbalat al-hindan. Telah datang dua Umar dan telah datang dua Hindun, nama orang. Dua orang Hindun telah datang. Jadi bahasa Melayu kita tak sesuai, telah datang kan. Telah datang ada kat belakang. Dua orang bernama Umar telah datang. Panjang kan bahasa Melayu kita. Jadi bahasa Arab dipanggil apa? Akbala. Akbala al-umran. Akbalat al-hindan. Dua orang bernama Hindun telah datang. Fal umran lafzun dalla ala ithnain dalla ala ithnaini ismu kulli wahidin minhuma Umar. Umran tu maksudnya menunjukkan dua orang. Kedua-dua ini bernama Umar.
bisababi wujudi ziyadati fi akhirih wa hadhihi ziyadah hiya al-alif wan nun. Jadi dengan menambahkan alif dan nun kita tahu Umar ini ada dua. Kan? Umar ini ada dua. Wa hiya tughni anil ityan biwawil ataf wa takriril isim bihaitsu taqul hadara Umar wa Umar. Jadi daripada kita kata Umar dan Umar telah datang, kita kata Umaron dalam bahasa Arab lah ya. Daripada kita kata hadara Umar wa Umar, kita kata hadara Umaron. Kan? Wa kadzalika Hindan, begitu juga Hindun, nama orang perempuan nama orang perempuan Hindun. Kita ada juga kan, tapi jarang-jarang kita dengar nama orang Hindun. Fahuwa lafzun dalun ala isnatain. Isnatain untuk perempuan dua orang kan. Isnaini untuk lelaki dua orang, isnataini perempuan dua orang. Kullu wahidatin minhuma ismuha Hindun. Kedua-duanya bernama Hindun. Wasababu dalalatihi ala dhalika ziyadatu al-alif wa nun fil misal. Samalah kan. Wa wujudul alif wa nun yughnika anil ityani biwawil ataf wa takril isim bihaitsu taqul hadarat Hindun wa Hindun. Sama jugalah. Kan, daripada kita kata hadarat Hindun wa Hindun, kita boleh kata hadarat Hindani. Hadarat Hindani atau Al-Hindani. Dua orang yang bernama Hindun. Mudah kan? Musanna mudah je kan? Baik. Jadi tamrin moleklah kalau antum teruskan ya. Jadi kita untuk menjimatkan masa kita tidak ambil tamrin latihan, tapi kalau antum buat moleklah. Sebenarnya yang menjadikan kita cekap dan pandai dan mahir adalah dengan banyak berlatih kan. Okey baik. Kita pergi pada yang kedua iaitu nun. Ni panjang sikit cerita dia. Alif mudah. Alif kalau isim musanna. Nun pula niyabatun nuni anid dhammah. Bila nun ganti dhammah baris depan. Qala manil qail? Al-qail huwa al-Imam Ibnu al-Ajurrumi. Ataupun al-Imam al-Ajurrumi, tak ada masalah apa-apa. Kan? Baik. Wa amma an-nun, adapun an-nun, huruf nun itu fatakunu alamatan lirraf'i. Kalau alamatan raf'i, kalau alamatan lirraf'i. Fil fi'lil mudhari'. Baik. Idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Jadi pengarang kita berkata, adapun nun. Nun ini menjadi tanda kepada marfu' dalam satu keadaan. Sama seperti alif. Kan? Satu keadaan saja. Bila? Dalam fi'il mudhari'. Kan? Fi'il mudhari'. Contoh yang kita tadi, fi'il mudhari' marfu' bid-dhammah. Fi'il mudhari' yang tidak ada bersambung dengan sesuatu apapun. Contoh yang mula-mula awal kelas tadi kan. Adapun kalau fi'il mudhari' itu idza tasala bihi. Selepas fi'il mudhari' ada bersambung. Bersambung dengan apa? Dhamir tasniyah, dhamir yang menunjukkan kepada dua. Atau dhamir jam' ataupun dhamir yang menunjukkan kepada ramai. Atau dhamir al-muannasah al-mukhatabah ataupun dhamir yang menunjukkan kepada perempuan seorang. Perempuan seorang. Begitu baik. Syarah dia kita syarah ikut pengarang lah. Pengarang dah syarah panjang kan. Wa aqulu manil qail. Siapa yang berkata? Dr. Muhammad Muhyiddin. Takunu nun alamatan ala anna al-kalimata allati hiya fiha marfu'ah fi mawdi' wahid. Baik. Jadi perkara yang sama tapi dalam bentuk uslub yang berbeza kan. Kalau kita tengok kita dapat dua uslub sini kan. Baik. Baik. Nun menjadi tanda kepada perkataan yang marfu' ini dalam satu keadaan je. Wa huwa al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' al-musnad ila alifil isnain awil isnatain. Fi'il mudhari' selepas dia alif isnain. Kalau yaf'alu yaf'alani kan, yaf'alani ataupun taf'alani, yaf'alani ataupun taf'alani. Au al-isnataini, sama ada lelaki ataupun perempuan. Yaf'alani boleh lelaki saja, tak mustahil perempuan. Taf'alani boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Betul tak? Kan? Awil musnad ila wawil jama'ah az-zukur, ataupun yaf'aluna dan taf'aluna.
hum yaf'aluna antum taf'aluna. Awil musnad ila ya'il muannasah al-mukhatabah. Al-mukhatabah. Ataupun ya al-muannasah. Ya al-muannasah. Yang tawazan taf'alina. Nah, yang tawazan taf'alina. Anti taf'alina. Anti takra'ina. Baik. Senang cerita. Ustaz senangkan lagi. Kan? Al-af'al al-khamsah. Kan? Semua fi'il mudhari' yang atas wazan yaf'alani. Taf'alani. Yaf'aluna. Taf'aluna dan taf'alina. Kita panggil al-af'al al-khamsah. Pernah belajar belaka kan? Biasanya kalau ustaz percaya anak-anak murid ustaz majoriti insya-Allah di sini ada anak-anak murid ustaz peringkat diploma memang semua confirm dah pernah jumpa dengan al-af'al al-khamsah kan. Jadi kadang-kadang kita belajar tafal, kadang-kadang kita tak tahu dekat mana kegunaan dia. Kegunaan dia masa ginilah, masa untuk kita nak i'rab, nak tahu tanda dia kan, tanda i'rab. Jadi al-af'al bukan al-asma, al-af'al. Al-asma al-khamsah minggu lepas. Minggu ni al-af'al. Kan apa dia? Semua fi'il mudhari' yang atas wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. Kita panggil al-af'al al-khamsah. Kan kita belajar, memang confirm kita belajar. Cuma penggunaan dia, kan? Penggunaan dia. Jadi apa kegunaan dia? Kegunaan dia untuk tanda i'rab. Kan? Untuk tanda i'rab. Okey. Baik, satu persatu pengarang kita akan syarah. Jadi ustaz sebenarnya baca buku ni tak perlu syarah panjang sebenarnya kan. Sebab tu kadang-kadang cuma biasalah ustaz ni kan ustaz juga kan. Sebut ustaz ni memang suka syarah lah cerita. Amal musnadu ila alifil isnaini. Adapun yang diisnadkan, dinisbahkan lah kita sebut bahasa Melayu. Ila alif itsnaini fanahu as-sadiqani yusafirani ghadan. As-sadiqani ni dia musanna kan, isim musanna kan. Kita i'rabkan dia mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif. Yang tanda tadi alif kan. Jangan tukar. Sini yang ramai orang yang baru belajar i'rab ataupun yang dah lama belajar i'rab tapi tertukar. Ayat ni as-sadiqani yusafirani ghadan. As-sadiqani isim. Yang ni tanda i'rab dia adalah alif. Isim musanna. Alif. Kan? As-sadiqani. Yang jadi tajuk perbincangan kita yusafirani. Yusafirani fi'lun mudhari'. Al-fi'lu al-mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi bukan alif. Wa alamatu raf'ihi an-nun. Wa alamatu raf'ihi an-nun. Nampak tak? As-sadiqani tanda marfu' dia adalah alif. Yusafirani tanda i'rab dia adalah an-nun. Ghadan esok. Baik. Wa nahu antuma tusafirani ghadan. Antuma dhamir. Bila dhamir dia mabni. Insya-Allah akan datang dia. Insya-Allah tak lama. Kalau belajar berterusan insya-Allah sekejap je kan. Itu akan jumpa dhamir mabni ala. Ustaz ambil i'rab mudah kita ambil yang hujung sekali antuma sukun selalu antuma kan antuma dhamir mabni ala as-sukun fi mahalli ar-raf'i mubtada. Tusafirani fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi an-nun. Ingat an-nun sebab apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tanda marfu' dia adalah an-nun. Ghadan. Faqauluna yusafirani wa kadza tusafirani fi'lun mudhari' marfu' litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Kenapa dia marfu'? Sebab tidak ada yang menyebabkan dia menjadi mansub dan majzum. Tajarrud ni tidak ada lah. Tidak ada yang memansubkan dia dan tidak ada yang memajzumkan dia. Kan? Wa alamatu raf'ihi thubutu an-nun. Boleh belaka yang tersebut thubutu nun pun betul. Kalau tersebut nun saja pun betul, tak ada masalah apa-apa. Kan? Okey. Adapun alif isnain pula dalam fi'il ni pula wa aliful isnaini fa'il. Satu faedah yang cukup penting kalau kita pegang insya-Allah i'rab jadi semakin lama semakin mudah. Yaf'alani taf'alani. Yaf'alani taf'alani di mana fa'il dia? Fa'il dia alif. Yaf'aluna taf'aluna. Kalau di mana fa'il dia? Fa'il dia waw. Taf'alina di mana fa'il dia? Ya. Kan? Alif tu jadi fa'il.
Yaf'alani, taf'alani. Alif itulah fa'il dia. Yaf'aluna, taf'aluna. Waw itulah fa'il dia. Kan? Anti. Anti taf'alina. Taf'alina, di mana fa'il dia? Ya, itulah fa'il dia. Senang je Arab ni. InsyaAllah akan sampai nanti. Kan? Akan sampai nanti. Tapi dah jumpa. Kena syarah juga sikit kan? Okey, jadi sekarang ni kita fokus balik pada nun kan. Wa qad ra'aita anna al-fi'l al-mudhari' al-musnad ila alif itsnaini qad yakunu mabdu'an bil ya lidalalah 'ala al-ghaibah kama fil misal al-awwal. Kalau ya ini menunjukkan kepada dhamir yang ketiga tu kan. Kata ganti diri yang ketiga. Huma yaf'alani. Wa qad yakunu mabdu' bita lidalalah 'ala al-khitab kama fil misal as-sani. Taf'alani antuma. Kan? Jadi kita guna kata ganti diri yang ketiga, kata ganti diri yang kedua dalam bahasa Melayu kita kan. Wa ammal musnad ila alif isnataini, ini untuk perempuan pula kan. Fanahu al-hindani tusafirani ghadan. Ni soalan yang biasa bertanya lah kan. Ustaz, apa beza huma perempuan dengan antuma lelaki? Dua-dua tusafirani. Tengok pada ayat lah. Sini kan kita tahu al-hindani perempuan dua orang kan. Jadi kita tahulah ni ta ni ta untuk perempuan, bukan ta untuk antuma kan. Baik. Al-hindani tusafirani wadan wa nahu antuma ya hindani tusafirani wadan. Sini untuk huma perempuan, sini untuk antuma perempuan kan. Baik. Fatusafirani fil misalaini fi'lun mudhari' marfu' bi thubutin nun wal alif fa'il mabni ala as-sukun fi mahalli raf'a kan. Jadi ini yang Ustaz sebut tadi kan. Alif isnain tusafirani apa tu fa'il, kita dah sebut fa'il marfu' kan, kita sebut dhamir mabni ala as-sukun fi mahalli raf'i fa'il. InsyaAllah akan sampai nanti. Cuma sebab dah jumpa, kita sebut kita sentuh sikit-sikit lah ya. Okey, baik. Wa minhu ta'lam. Dari sini awak akan tahu. Wa minhu ta'lam. Dari sini awak akan tahu. Kadang-kadang kita dengar ustaz-ustaz yang belajar di Timur Tengah ni ataupun yang tak semestinya yang terjemah bahasa Arab ni, gaya bahasa dia terikut-ikut jugalah. Kan? Dari sini awak akan tahu annal fi'l al-mudhari'. Fi'il mudhari' al-musnad ila alif isnataini. La yakunu mabdu'an illa bita. Sama ada kata ganti diri yang ketiga untuk mereka berdua perempuan kan, dipanggil sawa'un akana ghaiban kal misalil awal am kana hadiran mukhataban kal misali as-sani. Jadi dua contoh ni tusafirani nampak sama tapi tak sama kan. Al-hindani tusafirani untuk huma perempuan. Huma kata ganti diri yang ketiga, mereka berdua perempuan. Kalau kita ayat tersebut antuma ya hindani tusafirani, ini untuk antuma kan, kata ganti diri yang kedua. Wahai Hind, kamu berdua perempuan. Panjang kalau bahasa Melayu kita kan. Baik. Jadi dia nak beritahunya begitu je kan. Kalau lelaki dia ada ya dan ta. Ya untuk huma lelaki, ta untuk antuma lelaki. Tapi perempuan tak. Semuanya ta belaka kan. Semuanya ta belaka. Sama ada untuk huma perempuan ataupun antuma perempuan. Jadi kalau kita dah lancar yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, mudahlah kan. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani. Taf'alna, af'alu, naf'alu. Kalau kita lancar yang itu, mudahlah yang ni kan. Baik. Wa ammal musnad ila wawil jama'ah. Ada pun wawil jama'ah pula. Fanahu ar-rijalul mukhlisuna humul ladhina yakumuna biwajibihim. Panjang ayat dia kan. Dia tambah sifat-sifat sekali. Kan? Okey, tak apa. Ar-rijalu kita ambil terus pada yakumuna. Yakumuna. Kita i'rab dululah sebelum perangai kita i'rab. Yakumuna al-fi'lu al-mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi an-nun. Sebab apa an-nun? Sebab dia fi'il mudhari'. Sebab dia fi'il mudhari'. Wa nahu antum ya qaum, ya qaum, ya qaumu. Ya qaumi, asalnya ya qaumi panjang ya. Antum ya qaumi takumuna biwajibikum. Takumuna. Kita i'rab. Fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi an-nun. Fayakumuna wa misluhu takumuna fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi thubutu an-nun. Kan? Jadi perkataan kita diguna subutun nun. Kalau ustaz an-nun saja. Tak ada masalah apa-apa.
Ya, baik. Wawul jamaah fa'il mabni ala as-sukun fi mahalli raf. Kalau kita nak i'rab penuh, yakumuna ustaz irab dia, yakumuna fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi an-nun wa wawul jamaah dhamir mabni ala as-sukun fi mahalli raf'i fa'il. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى هذه الواو قد يكون مبدوءا بالياء يفعلون. Kadang-kadang atas wazan yaf'aluna lidalalah ala al-ghaibah. Al-ghaibah kata ganti diri yang ketiga. Ghaib maksudnya tidak ada bersama kita. Kata ganti diri yang ketiga. Mereka ramai-ramai lelaki. Kama fil misalil awal. Yakumuna. Wa qad yakunu mabdu'an bita takumuna lidalalah ala al-khitab. Al-khitab kata ganti diri yang dua. Kamu ramai-ramai lelaki. Kamu ramai-ramai lelaki. Kama fil misali as-sani. Jadi dia nak beritahu ada atas wazan yaf'aluna untuk apa? Yaf'aluna untuk hum. Dan ada untuk taf'aluna untuk antum. Betul tak? Yaf'aluna untuk hum, taf'aluna untuk antum. Baik. Okey, last. Wa ammal musnadu ila ya'il muannatsatil mukhatabah fanahu anti ya Hind ta'rifina wajibaki. Wahai Hind, awak perempuan tahu ta'rifina. Dalam banyak-banyak wazan fi'il mudhari', ustaz percaya yang ini kot yang paling paling menyebabkan apa kita panggil kalau masa mula hafal kan, yang paling menyebabkan tertukar. Sama seperti yaf'alna dan taf'alna. Yaf'alna untuk hunna, taf'alna untuk antuna. Taf'alina untuk anti. Anti taf'alina. Takra'ina, ta'kulina, tashrabina. Kan? Baik. Jadi, mana dia? Anti ya Hindun ta'rifina. Okey, i'rab ta'rifina. Fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi an-nun. Sebab apa? Sebab dia fi'il mudhari' kalau kita sebut minal af'ali al-khamsah. Atas wazan taf'alina. Baik, kita sambung kata pengarang kita. Fata'rifina fi'lun mudhari' marfu'. Kataan ta'rifina adalah fi'il mudhari' yang marfu' wa alamatu raf'ihi thubutu an-nun. Sekali lagi tidak ada masalah apa-apa. Kalau kita sebut wa alamatu raf'i an-nun, tak ada masalah apa-apa. Wa alamatu raf'i thubutun nun, tidak ada masalah apa-apa, kan? Tapi kalau hazaf tidak. Kalau hazaf kena sebut. Hazaf kena sebut hazaf nun. Akan sampai nanti. Wa ya al-muannasah al-mukhatabah fa'il. Taf'alina, ya itu jadi fa'il dia. Mabni ala as-sukun fi mahalli raf. Jadi kalau kita i'rab penuh dia, taf'ali takra'ina, ta'rifina fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi subutun nun ataupun nun saja. Wa ya al-mukhatabah fa'ilun marfu' ya al-mukhatabah dhamirun. Gitu dhamir mabni ala as-sukun fi mahalli raf'i fa'il. Kalau kita tengok sini pengarang kata apa? Wa ya al-muannasah al-mukhatabah fa'il mabni ala as-sukun fi mahalli raf'. Jadi sini nak bagi tahu sebab kadang-kadang cara pengarang meringkaskan dia tahu, semua tahu bahawa fa'il dia tak mabni kan. Bila sebut fa'il dia akan jadi marfu' kan. Cuma pengarang kita nak bagi tahu saja kan. Dhamir ini mabni dalam keadaan dia fa'il kan. Fa'il kalau i'rab penuh dia dhamir mabni ala as-sukun fi mahalli raf'i fa'il. Macam tu i'rab penuh dia. Dhamir mabni ala as-sukun fi mahalli raf'i fa'il. Okey. Wala yakunu al-fi'lu al-musnad ila hadhihi al-ya illa mabdu' bi taf'alina. Dia tak ada yaf'alina. Takkan jumpa yaf'alina kecuali macam mana ada keadaan bukan yang asal lah kan. Yaf'alina. Dia kalau kita hafal yang 14 tu takkan jumpa yaf'alina. Taf'alina. Anti taf'alina. Wa hiya dalah ala ta'nis al-fa'il. Okey, mulakhas. Fatalakhus laka. فتلخص لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بتاء أو بالياء.
taf'alani yaf'alani. Ustaz biasa mula ya dulu. Yaf'alani taf'alani. Wal musnad ila al waw kadzalika yakunu mabdu'an bitta au bil ya. Jadi pengarang kita diguna ta dulu. Taf'aluna yaf'aluna. Ustaz yaf'aluna taf'aluna. Wal musnad ila al ya la yakunu mabdu'an illa bitta taf'alina. Jadi balik sini dia ya kan. Wa misaluhu yakumani wa takumani wa yakumuna wa takumuna wa takumina. Ada 5. Kan? Semuanya atau semua ini kita panggil wa tusamma hadhihi al-amsilah al-af'al al-khamsah. Minggu lepas al-asma al-khamsah. Minggu ini al-af'al al-khamsah. Kan? Jadi apa kegunaan utama al-af'al al-khamsah ini? Kegunaan utama dia untuk tanda i'rab ni lah. Kan, untuk tanda i'rab. Okey, kita dapat poin dia. Yang pertamanya tanda i'rab. Kan, tanda i'rab dia adalah nun tu. Nun itu tanda i'rab dia. Yang kedua, huruf alif pada yaf'alani dan taf'alani. Huruf waw pada yaf'aluna dan taf'aluna. Dan huruf ya pada taf'alina. Itulah fa'il dia. Jadi kalau itu jumpa, tak perlu cari dah fa'il dia. Dah ada dah situ. Dah ada dah. Kita baca satu ayat Al-Quran. Yuqimuna as-salah. Allazina yuqimuna as-salah. Aqama yuqimu, yuqimuna. Di mana fa'il dia? Tak boleh cari dah. Waw itulah yuqimuna. Sebab apa? Yaf'aluna. Kan? Jadi wa yu'tuna az-zakah. Mana fa'il dia? Waw itulah yu'tuna. Kan? Jadi al-af'al al-khamsah ni mudah. Kan? Okey. Jadi alhamdulillah dengan ini selesai tanda untuk marfu', kan? Selesai tanda untuk marfu', kita ada masa untuk ambil tanda untuk mansub, kan? Okey, kita ulang sikit sebelum kita masuk tanda untuk mansub. Okey, baik. Jadi kalau download jadual ni jadual ni download ni conteng lah, kan? Conteng sampai kata orang lepas tu kena print baru pula ke kawan-kawan ni, kan? Jadi biar kita selalu buat latihan tu, kan? Baik. Okey, tanda marfu' ada 4, dhammah, waw, alif dan nun, kan? Jadi kalau kita ulang-ulang banyak kali tu mudahlah, jadi mudah, kan? Baik. Untuk tanda yang pertama dhammah, tanda asal. Dia tanda kepada araf dalam 4 tempat. Apa dia? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari' selain daripada al-af'al al-khamsah. Nampak tak? Selain daripada al-af'al al-khamsah. Dan juga di belakang dia tidak ada nun taukid dan nun niswah. Nun taukid dan nun niswah. Okey, yang kedua, waw. Waw jadi tanda marfu' dalam 2 keadaan. Apa dia? Jamak muzakkar salim dan al-asma al-khamsah. Dekat-dekat kan? Al-asma al-khamsah ada 5. Al-af'al al-khamsah ada 5 juga. Semuanya dalam tajuk tanda i'rab. Tanda i'rab. Okey, baik. Hari ni alif. Alif senang je. Alif isim musanna. Nampak? Isim. Nampak? Isim. Isim musanna. Bukan fi'il. Isim musanna. Sebab itu, antum kena bezakan. At-talibani yajtahidani. Ambil ayat ni tak apa dah, kan? Ambil ayat ni i'rab. I'rab dah hafal. At-talibani mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif. Sebab apa? Sebab musanna. 2 orang pelajar. Yajtahidani fi'lun mudhari'. I'rab dia. Fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi. Apa dia? Subutu an-nun. Nun. Sebab apa? Al-af'al al-khamsah. Jadi tak tukarlah. Ini antara perkara yang saya nampak biasa banyak pelajar terkeliru. At-talibani yajtahidani. Satu tu isim, satu tu fi'il. Kalau isim musanna, tanda i'rab dia adalah alif, tanda marfu' dia. Kan? Tanda marfu' dia alif. At-talibani. Yajtahidani, yajtahidani sebab itu asas kepada segala-galanya antum kenal ini isim, ini fi'il. Yajtahidani fi'il. Kan? Bila dia fi'il, tanda i'rab dia bukan alif. Kan? Alif itu fa'il. Kan? Alif itu fa'il. Apa tanda i'rab dia? Tanda i'rab dia nun. Ada nun. Yajtahidani fi'lun mudhari' wa alamatu raf'ihi an-nun. Sebab tu nombor 3, nombor 4 tu ramai yang tertukar. Kan? Ramai yang tertukar. Antum tak tertukar. Antum yang depan ustaz, ustaz percaya insya-Allah yang tak tukar, kan?
Biasanya yang rajin-rajin yang sanggup tinggalkan masa rehat belajar ni rajin, insya-Allah dia tak tukar kan, insya-Allah. Jadi fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jamak, dhamir al-muannas al-mukhatabah yang kita panggil sebagai al-af'al al-khamsah ataupun kita selalu sebutkan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, yang ini tanda i'rab dia adalah nun. Senang kan? Alhamdulillah. Selesai satu bahagian. Pindah kepada bahagian yang kedua. Sebab apa kita pindah? Sebab sama seperti tanda marfu', tanda masuk dipanjang. Kan? Jadi kalau kita tak ambil pada minggu ini, minggu depan tak habis juga kan? Jadi kita cuba ambil dalam 1, 2 kan? Minggu depan kita ambil 3 kan? Kita habiskan. Kemudian tanda untuk majrur dengan majzum tu tak panjang. Tu pendek. Kan? Baik. Jadi yang berikutnya adalah untuk tanda masuk. Tanda marfu' selesai dah. Asalnya dhammah kan. Ni tanda masuk. Jadi tanda masuk ni ni ringkasan dia. Nanti bila kita dah habis nanti atau murajaah kita akan ulang balik kan. Kita ambil dulu tajuk dia. Okey, sama juga tamrin ni molek sangatlah kalian tu buat dapat perkataan, dapat makna kan, dapat i'rab. Dia nahwu ni dia macam matematik lah kan, matematik. Kalau itu rajin buat latihan tu cepat boleh kan. Okey, alamatun nasbi. Usarab itu tandalah dengan awan ke dengan apa ke, menunjukkan ini tajuk yang besar kan, tajuk yang besar. Baik, alamatu an-nasbi. Qala manil qail? Al-Imam Al-Ajurrumi. Walin nasbi khamsu alamat. Okey, baik. Ustaz tahu kita sebenarnya tak belajar lagi i'rab panjang kan. Tapi Ustaz percaya kebanyakan berantum dah biasa sangat dengan i'rab ni kan, i'rab ni kan. Okey, kalau itu jumpa jar majrur macam ni, walin nasbi, nampak tak jar majrur. Selepas dia marfu'. Yang marfu' tu mubtada' lah tu. Biasa kita fikir mubtada' tu depan kan. Tidak juga kan, tidak juga. Sebab kalau apa mubtada' ni kita akan belajar nanti, mubtada' ni dia ada banyak khabar, dia ada banyak jenis kan. Salah satu jenis khabarnya adalah jar majrur macam sini. Lin nasbi, lam tu harfu jar, an nasbi tu majrur bi harfi jar. Jar majrur ni adalah khabar kan. Jadi kalau kita jumpa jar majrur di depan kan, kebiasaan Ustaz selalu sebut kebiasaan sebab bahasa ni itu faham dah kan. Kadang-kadang ada pengecualian. Kalau itu jumpa jar majrur di depan, lepas dia isim marfu'. Mubtada' lah tu. Khamsu tu mubtada'. Nanti yang tanya pula, Ustaz, kita biasa dengar mubtada' ni kan dia makrifah, sini nakirah. Sini boleh nakirah. Sebab dia dia duduk di belakang, jar majrur di depan. Kita boleh nakirahkan dia. Khamsu alamat, khamsu mudhaf, alamat tu mudhafun ilaih. Sikit-sikit kan. Nanti kita akan sampai kita i'rab panjang pula. Okey, qala walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hazfu an-nun. Untuk tanda an-nas pula ada 5 kan, ada 5 kan. Fathah baris atas tanda asal, alif, kasrah, ya dan hazaf an-nun. Wa aqul Dr. Muhammad Muhyiddin wa aqulu yumkinuka an tahkuma 'alal kalimah bi annaha mansubah. Awak boleh hukum bahawa perkataan itu mansub idza wajadta, jika awak mendapati fi akhiriha alamah, di belakang dia ada tanda, min khamsi alamat, daripada 5 tanda ini. Apa dia? Nampak ada uslub kan, uslub. Sebenarnya hal tu yang Ustaz nak sangat entum dengar baca tu kan, uslub, boleh uslub kan. Wahidatun minha asliyah. Min khamsi alamatin wahidatin minha. Sebab dia tabik kepada alamat. Wahidatin minha asliyah. Ada satu yang asal. Wahiyya al-fathah. Sama jugalah macam tanda marfu' kan. Tanda asal untuk marfu' dhammah. Tanda asal untuk mansub, an-nasbi mansub adalah al-fathah. Wa arba'i furu'in anha, dan ada 4 yang furu'. Baik. Sorry. Akhirnya berdah. Idza wajada fi akhirha idza alamatan min khamsi alamatin wahidatan. Wahidatan sini lebih sesuai. Idza wajadta fi akhirha alamatan min khamsi alamat wahidatan minha asliyah wa hiya al-fathah wa arba'a furu'. Sebab dia tabik pada alamat.
Wahia al-alif wal kasrah wal ya wa hasfi an-nun. Jadi pengarang kita tambah sikit. Kalau tadi pengarang kita kata 5 begitu saja. Syarih kita kata satu asal, 4 lagi adalah furu'. Furu' apa dia? Cabang kan. Kita panggil cabang. Ranting-ranting dia kan. Bukan asal lah bukan asal. Asal dia adalah al-fathah. Sebab itu kalau ustaz mengajar, ustaz biasa kalau pelajar tanyalah, ustaz, kalau kita nak terjemah mansub apa dia? Ustaz biasa terjemah dia. Mansub asalnya bagi atas. Tak terjemah lah kan. Masuk-masuklah, masuk kan. Cuma kita nak ingat masuk tu yang asal bagi atas. Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Itu masuk. Okey, sekarang ni kita mula dengan Al-Fathah. Mungkin kita dapat 2, alhamdulillah kan. Al-Fathah. Al-Fathah pun banyak dah ni. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi salasati mawadi'. Adapun qala Imam Al-Ajurrumi. Adapun al-fathah, maka dia menjadi tanda kepada mansub dalam 3 keadaan. Tanda kepada an-nasbi. Kita terjemah mudahlah tanda mansub dalam 3 keadaan. Fil ismil mufrad. Isim mufrad. Wa jam'it taksir. Balik semula jam' taksir. Wal fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'. Fi'il mudhari' yang masuk fi'il mudhari' yang masuk, dan fi'il mudhari' ini hukum dalam keadaan dia bukan al-af'al al-khamsah yang kita ambil tadi. Bukan atas wazan yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna dan taf'alina. Itu yang dimasukkan dengan walam yattasil bi akhirih syai'. Dan bukan juga selepas dia nun taukid, dan bukan juga selepas dia nun an-niswah. Yaf'alna dan taf'alna. Okey, yang ini kita akan clearkan lebih-lebih lagi bila bincang tajuk al-fi'lu al-mudhari'. Tak lama dah, sikit je kan. Selepas alamat al-fi'il, pengarang terus mulakan dengan i'rab al-fi'il. I'rab fi'il. Wa aqulu, Dr. Muhammad Muhyiddin berkata, takunul fathatu alamatan ala anna al-kalimah mansubah fi salasati mawadi'. Fathah ini tanda kepada mansub dalam 3 tempat. Apa dia? Al-mawdi' al-awwal al-isim al-mufrad. Zaidan. Fatimata. Mufrad. Al-kitaba. Mufrad. Wal mawdi' al-thani jamak taksir. Jamak taksir sama juga. Al-rijala, an-nisa'a, al-kutuba. Wal mawdi' al-thalis al-fi'lul mudhari' alladhi sabaqahu nasib. Fi'il mudhari' tetapi dia menjadi mansub sebab di depan dia ada nasib. Nasib ni adalah yang menyebabkan fi'il mudhari' menjadi mansub. Ada tajuk yang khas untuk dia nanti kan. Walam yattasil bi akhirih alif usnaini wala wawil jamaah wala wawul jamaah wala ya'u mukhatabah wala nunut taukid wala nun niswah. Kan ustaz sebut tadi nun taukid nun niswah kan. Jadi nun taukid tu dia ada hukum dia kan. Nun niswah sebut selalu yaf'alna dan taf'alna. Bila yaf'alna dan taf'alna, fi'il mudhari' yang asalnya marfu' ini dia akan menjadi mabni. Dia tidak lagi marfu', dia tidak lagi mu'rab, dia akan jadi mabni. Yaf'alna dan taf'alna. Insya-Allah tak lama lagi sampailah tu slow belajar ni kan. Kerana masa belajar ni kita nak tahu belaka, cepat-cepat nak tahu belaka kan. Tak apa, tenang-tenang pelan-pelan insya-Allah. Okey, satu persatu. Amal ismul mufrad faqad sabaqa ta'rifu. Jadi pengarang kita kata tak mau cerita dah. Nak dengar cerita minggu lepas kan, masa kita bincang pasal tanda marfu'. Kita bincang dah kan. Jadi sebab itu kalau tu baca buku pengarang ni kena baca daripada awal lah, sebab banyaknya begitu. Dia cerita awal-awal, bila dah sampai tu dia kata saya dah cerita dah kan. Jadi ustaz sama jugalah, kita cerita dah minggu lepas kan. Okey. Wal fathah takunu zahirah ala akhirih fi nahwi laqaitu aliyan. Laqaitu fi'il fa'il. Senang. Tu fa'il. Aliyan maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Az-zahirah. Sebab apa? Sebab kita kata kadang-kadang zahir kan, kadang-kadang zahir. Wal fathah takunu zahiratan ala akhirih fi nahwi laqitu aliyan wa nahu qabaltu hindan. Sama juga perempuan, hindan. Hindan boleh kalau Fatimata tak boleh. Kan? Nama orang perempuan ni kalau nak baris 2 boleh dengan syaratnya 3 huruf, tengah-tengah dia tu mati, sakin. Contohnya hindun. Hindun boleh.
Hindun, Hindan, Hindin. Jadi Ustaz percaya yang ramai sikit yang kita Melayunya Ainun. Ainun dah apa? Ainun, Ainan, Ainin. Selain daripada itu tak boleh lah. Selain daripada itu, daripada itu jadi Fatimah. Fatimah, Fatimatu. Aisyah. Jadi Aisyah tu. Dia tak ada Aisyah tu. Sebab tu pengarang kita banyak bercontoh dengan Hindun. Kan? Sebab Hindun tu boleh baris dua. Kan? Baik. Qabaltu Hindan. Fa'aliyan wa Hindan ismani mufradani. Dua isim yang mufrad. Wahuma mansubani li'annahuma maf'ulani. Jadi kalau Ustaz memudahkan untuk entum, Ustaz i'rab. Ali maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Hindan sama juga maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Kalau kita ulang banyak kalinya, i'rab tu datang berulang ya, berdiri ayat sama je kan. Maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Kan? Baik. Jadi pengarang kita dia bukan i'rab, dia nak beritahu. Sebab tu dia ayat begitu kan. Li'annahuma maf'ulani, maksudnya maf'ulun bih. Dua-dua adalah maf'ulun bih. Wa alamatu nasbihima al-fathah az-zahirah. Tanda maksud dia adalah al-fathah az-zahirah. Al-awwal muzakkar was-tsani muannas. Maksudnya sama saja lelaki ataupun perempuan. Wa qad takunu al-fathah muqaddarah. Muqaddarah 2 minggu lepas kan. Cerita dia 2 minggu lepas. Kena ulang kaji baliklah kan. Fathah muqaddarah. Nahu laqitul fata. Tak apalah kita beritahu sikit. Al-fata. Al-fata ni belakang dia al-fata al-fata. Fata tu fata. Belakang dia tu alif. Alif ni dia tak terima baris. Bukan ta, alif. Yang lepas ta tu al-fata. Sama macam Musa, Isa, Laila, Najwa. Kan? Nama-nama ini belakang dia alif. Alif ini tidak terima baris. Jadi tak boleh sebutlah fathah dia, kita panggil fathah muqaddarah. Ada Laila ada, alhamdulillah. Wa nahu haddastu Laila. Laila. Fal fata wa Laila ismani mufradani mansubani. Al fata isim mufrad, Laila juga isim mufrad kan. Jadi kalau kita nak i'rab al fata maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al fathah. Nanti orang tanya, fathah mana fathah dia Ustaz? Ta, bukan ta. Al-fathah al-muqaddarah. Al-fathah al-muqaddarah. Sama seperti Laila. Laila maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Mana fathah dia? Atas lam? Bukan. Kan? Fathah muqaddarah. Maksud apa muqaddarah? Ringkas dia. Muqaddarah ni ada tapi tak nampak. Macam tu Wa alamatu nasbihima fathatun muqaddarah alal alif. Alif kan? Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Tak boleh zahir. Sebab apa? Uzur. Kan? Uzur sebab ada keuzuran. Kan? Wal awal muzakkar was tsani muannas. Jadi cerita tentang dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah tu kita dah cerita panjang dalam minggu yang ketiga. Wa amma jam'u taksir. Ni selesai dah mufrad. Sebenarnya mufrad fathah kan. Ustaz contoh mudah Zaid lah. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan. Zaidan. Maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa amma jam'u taksir, adapun jamak taksir pula faqad sabaqa ta'rifu aidan. Sama juga minggu lepas kita cerita dah apa dia jamak taksir kan. Jamak yang bukan atas yang tambahan waw dan nun dan bukan tambahan alif dan ta. Contohnya ar-rijalu, an-nisa, al-kutub dan sebagainya. Wal fathah qad takunu zahirah ala akhirih. Nahu sahabatu ar-rijala. Sama contoh yang Ustaz ar-rijala. Jadi kalau kita kata ar-rijala, i'rab dia dengar maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Fathah, al-fathah kan. Zahirah, nak sebut zahirah tak nak sebut zahirah tu tak ada masalah apa-apa kan. Wa nahu ra'aitu al-hunuda. Ra'aitu al-hunuda. Hunud kan. Baik. Ra'aitu al-hunuda maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Farijal wal hunud jama'an taksir jama'a taksirin. Gitu. Ya, jama'a dua jama'a taksirin mansubani.
Likaunihima maf'ulaini, maf'ulun bih. Wa alamatu nasbihima al-fathah az-zahirah. Wal awal muzakkar wa tsani muannas. Wa qad takunu al-fathah muqaddarah. Ada juga fathah muqaddarah. Nahu qaulihi ta'ala wa taran nasa sukara. Sukara. Sukara tu jamak taksir. Kan? Orang mabuk. Kan? Jadi sukara, kalau kita i'rab, sukara maf'ul sorry, wa taran nasa sukara. Ni maf'ul tsani. Maf'ul tsani mansub wa alamatu nasbihi fathah. Fathah, mana fathah dia? Fathah dia di atas alif, tak nampak. Muqaddarah. Wa nahu qaulihi ta'ala wa ankihul ayama sama juga jamak taksir. Ayama kan? I'rab dia maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbi al-fathah al-muqaddarah. Sebab apa? Sebab tak nampak. Fasukara wal ayama jama'a taksir. Dua jamak. Jama'a taksirin mansubani likaunihima maf'ulaini. Maf'ul tsani mansub, maf'ulun bih mansub. Wa alamatu nasbihima fathatun muqaddarah 'alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Baik. Kalau itu tak dapat sepenuhnya i'rab pun jangan bimbang. Sebab kita ni baru awal-awal lagi ni kan. Baru cerita pasal tanda-tanda step by step lah ya. Okey. Adapun fi'il mudhari' pula. Wa ammal fi'lul mudhari' al-madhkur fanahu, sekarang ada 3 kan? Mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari'. Nah, contoh untuk fi'il mudhari'. Nah, sini contoh untuk fi'il mudhari'. Wa ammal fi'lul mudhari' al-madhkur fanahu qawlihi ta'ala lan nabraha 'alaihi 'akifin. Nabraha fi'lul mudhari' mansub. Sebab apa mansub? Sebab depan dia ada lan. InsyaAllah akan sampai nanti kan. Cuma dah jumpa kita i'rab lah dulu kan. Fi'lun al-fi'lu al-mudhari' mansub. Kalau nak setengah-setengah asatizah dia suruh tambah mansubun bilan. Gitu. Mansubun bilan, nak beritahu. Sebab apa dia mansub? Sebab ada lan depan dia. Wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah fi akhirih. Ataupun al-fathah saja memadai. Kan? Okey. Dan nabraha alaihi akifah. Fanabrah fi'lun mudhari' mansub bilan. Kan? Fi'lun mudhari' mansub bilan wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Wa qad takunu al-fathah muqaddarah. Kadang-kadang tak nampak. Kan? Muqaddarah yasuruni an tas'a ila al-majdi. Mana dekat mana? Kalau masa zaman Ustaz belajar tu dia kata mahallu asy-syahid. Mahallu asy-syahid. Mana mahallu asy-syahid? Mahallu asy-syahid tas'a. Tas'a. Wajud dalalah. Lah 20 tahun dah apa? Belajar nahwu dulu. Allahu akbar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Teringat pula zaman-zaman belajar dulu. Wajud dalalah dia adalah an tas'a fi'lun mudhari' mansub. Sebab apa mansub? Ada an depan dia. Mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Kan? An tas'a. Dah Ustaz, ain kan bagi atas. Yang tu bukan. Yang tanda dia adalah selepas ain, alif tu. Kan? Alif tu fathah di atas alif. Mustahil. Dia tak akan muncul kan. Sebab tu kita panggil muqaddarah. Ada tapi tak nampak. Yasuruni an tas'a ila al-majdi. Fatas'a fi'lun mudhari' mansub bi an. Kan? Kalau kita nak i'rabkan dia. Macam i'rab tadi. Fi'lun mudhari' mansub bi an wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah 'ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Uzur tak boleh zahir. Kan? Tak boleh kita zahirkan dia sebab uzur, keuzuran. Kan? Sebab apa uzur? Sebab mustahil alif berbaris. Bila keluar itu ayat tu Ustaz akan selalu ulang tau. Yang belajar Ustaz memang biasalah dengar Ustaz ulang sama-sama. Dah Ustaz alif datah a, alif bawah i, alif depan u, a i u. Tu kita kata tak tepat lah kan. Yang a i u itu adalah hamzah datah a, hamzah bawah i, hamzah depan u. A i u. Yang ada bunyi a i dan u adalah bunyi hamzah, bukan bunyi alif. Alif tidak ada bunyi. Okey, baik. Dia cerita selalu. Okeylah, dia cerita kita cerita juga lah kan.
Sebab kita sebenarnya tanda dia tanda fathah saja kan. Tapi alang-alang dah jumpa al-af'al fi'il ni diberitahu selalu. Fa in ittasala bi akhiri al-fi'li al-mudhari' alif husnaini nahu la yadriba aw waw jama'ah nahu lan tadribu aw ya mukhatabah nahu lan tadribi lam yakun nasabuhu bil fathah. Tanda untuk fi'il mudhari' yang mansub, tanda dia fathah hanya bila mana tidak berhubung dengan alif isnain, wawul jama'ah, ya al-mukhatabah. Yang kita ambil tadi, al-af'al al-khamsah. Kan? Fa kullu min tadriba wa tadribi mansubun bilan wa alamatu nasbi hazaf nun. Hazaf nun lepas ni kita akan jumpa, kan? Cuma pengarang kita sebut dulu sikit. Wal alif awil waw awil ya fa'il mabni ala as-sukun fi mahalli raf wa satarifu zalika fi ma yati. Ayat ni selalu kita jumpa, kan? Adapun alif ataupun waw ataupun ya yang atas wazan yaf'alani yaf'aluna yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna waw dan ya itu adalah fa'il. Baik, ini antara asbab lah ustaz betul-betul faham. At-talibani yajtahidani. Kan, yajtahidani tu ada fa'il, lepas fa'il tu ada fa'il, kan? Mana fa'il dia? Alif tu lah fa'il dia. Dengan baca buku ni lah secara jujur, kan? Dalam usia Ustaz Alam 19 gitu, masa Ustaz belajar, ini antara punca Ustaz faham. Kan? Sebab itu Ustaz suka berkongsi pada itu. Wa in ittasala bi akhirih nun taukid pula. Nun taukid sakilah nahu wallahi lan tazhabanna aw khafifah nahu wallahi lan tazhaban. Fa huwa mabni ala al-fath fi mahalli nasbi. Ini akan datang juga insya-Allah. Kan? Okey. Wa in ittasala bi akhirih nun niswah nahu lan tudrikna al-majda illa bil afaf. Fa huwa hina izin mabni ala as-sukun fi mahalli an-nasbi. Lan tudrikna atau wazan taf'alna. Yang pentingnya antunna lah, untuk antunna. Bila untuk hunna dan antunna fi'il mudhari' ni yaf'alna dan taf'alna, hukum dia adalah mabni. Kalau kita nak fi mahal tak ada masalah apa-apa. Sebab sini dia ada mahal, kan? Dia mahal dia mahal an-nasb. Tapi kalau i'rab mabni saja pun sudah memadai. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai untuk tanda fathah. Ulang kaji pantas. Kaji pantas. Fathah menjadi tanda mansub dalam 3 keadaan. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' yang mana depan dia ada nasib. Fi'il mudhari' yang mansub lah saya cerita, kan? Sebab apa dia mansub? Sebab depan dia ada nasib. Bila kita belajar ustaz? InsyaAllah tak lama dah, kan? Walam yattasil bi akhiri syai', dan tidak berhubung di belakang dia dengan sesuatu. Bukan atas al-af'al al-khamsah, tidak ada nun niswah, tidak ada nun taukid. Itu yang dimaksudkan oleh pengarang. Okey, kita ambil satu saja lagi. Masih ada lagi, ada lagi, kan? InsyaAllah. Sikit lagi, kan? Baik. Supaya kita tinggal 3 ni untuk minggu depan. Al-kasrah. Baik, tamrin, latihan. Latihan ni molek sangat lah ya. Nak buat latihan ni, ente akan dapat mana perkataan ni dengan merujuk pada kamus, kan? Rujuk pada kamus. Lepas tu cubalah tambah istamil al-kalimat al-atiyah fi jumal mufidah bihaisu takunu mansubah. Macam mana ente menjadikan dia ni mansub? Kalau Ustaz mudah ya, ra'aitu. Kan? Kalau Ustaz nak jadikan dia marfu', Ustaz buat ja'a. Tapi bukan semua kata boleh ja'a, kan? Kan? Ataupun haza dan hazihi lah. Haza untuk lelaki, hazi perempuan. Tapi kalau benda yang boleh ja'a, ja'a lah. Ja'a Zaidun. Sebab tu Ustaz hafal tu, ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, salam tu ala Zaidin. Ra'aitu tu insyaAllah kebaikannya boleh kot. Ra'aitu al-haq, ra'aitu az-zahrah, ra'aitu at-tulaba, ra'aitu al-akarata. Al-akarata tu cuba untuk cari apa makna dia. Ra'aitu al-hadiqata, ra'aitu an-nahra, ra'aitu al-kitaba, ra'aitu al-bustana. Ustaz takkan ra'aitu belaka ustaz. Saja, contoh saja, kan. Aduh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saja buat latihan cepat-cepat, kan. Inna, boleh juga inna sampai inna, kan. Ni. Tapi sebab apa kadang-kadang kita buat latihan ni sebab kita tak belajar lagi, kan. Sampai inna tu masuk dan sebagainya. Okey, tak apalah.
Mana-mana yang boleh buat. Ataupun cari mana perkataan, tak apa ya. Okey, alif. Alif ni mudah je kan? Alif. Niyabatul al-alif anil fathah. Senang je ni insya-Allah. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma' al-khamsah. Afwan, kita kena start berawal. Qala al-imam al-Ajurrumi. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma' al-khamsah. Satu je kan? Alif menjadi tanda kepada mansub dalam satu saja, iaitu al-asma' al-khamsah. Nahu ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka, ra'aitu faka. Boleh? Boleh. Ra'aitu zamalin, ra'aitu faka, ra'aitu hamaka. Boleh kan? Wa aqulu, siapa yang kata? Dr. Muhammad Muhyiddin gitu ya. Qad arafta fi ma sabaq al-asma' al-khamsah. Awak dah kenal dah apa dia al-asma' al-khamsah. Tajuk minggu lepas. Wa syarta i'rabiha. Man, juga awak telah tahu syarat-syarat untuk i'rab dia bil waw raf'an wal alif nasban wal ya jarran. Kan dia ada syarat kan? Baik. Wal an nukhbiruka, sekarang kami akan beritahu kepada awak apa dia? Bi annal alamah, bahawa tanda adalah ala anna ihda hadhil kalimah mansubah wujudul alif fi akhiriha. Tanda mansub dia adalah adanya alif. Adanya alif pada akhirnya. Nahu ihtarim abaka. Ihtarim abaka. Abaka maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-alif. Bukan lagi al-fathah. Sebab apa? Sebab dia isim min asma' al-khamsah. Kan? Aba, alif, aba. Ka tu dah jadi mudhafun ilaih. Kan? Aba. Dia, dan minggu lepas juga kita ambil, dia bukan semestinya ka. Kan? Contohnya nama orang Abu Hurairah. Kan? Isim min asma' al-khamsah lah tu. Ja'a Abu Hurairata. Ra'aitu Aba Hurairata. Salamtu ala Abi Hurairata. Nampak tak? Bahasa Arab kan? Jadi orang yang nama Abu ni, Abu Bakar contohnya. Ja'a Abu Bakrin. Ra'aitu Aba Bakrin. Salamtu ala Abi Bakrin. Nampak tak? Jadi marfu' bid-dhammah, mansub marfu' bil waw. Abu Bakrin. Mansub bil alif aba, majrur bil ya abi. Macam tu ya. Wansur akhaka, sama juga wansur akhaka. Akhaka maf'ulun bih mansub bil alif wa alamatu nasbi al alif. Zuri hamaka, hamaka maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbi al alif. Hamaki afwan, zuri bukan zuri. Zuri untuk perempuan ya. Zuri untuk perempuan. Lawatlah wahai perempuan, hamaki, mertua kamu. Wa nazif faki, bersihlah mulut kamu. Faki, wa nazif faka, faka maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbi al alif. La tahtarim zal mali limalihi. Zal mali apa kita panggil? Maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbi al alif. Za tu za. Dia ada zu, ada za, ada zi. Kan? Sebab tu nama orang Zulkifli ni masalah dalam bahasa Arab. Kan? Nama dia kadang-kadang Zulkifli, kadang-kadang Zalkifli, kadang-kadang Zilkifli. Kan? Macam mantan mufti wilayah kita dan mantan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli. Kan? Nama dia berubah-ubah ikut i'rab. Ja'a ad-doktor Zulkifli. Ra'aitu ad-doktora Zalkifli. Salamtu ala ad-doktori Zilkifli. Ada nama orang Zul sini? Ada ramai nama Zul. Jadi orang nama Zul ni hebatlah nama dia. Dia boleh Zul, boleh Zal, boleh Zil. Zul, Zal, Zil. Sama dengan Abdu. Abdu, Abda, Abdi. Fakullum min abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa zalmali fi hal amsilah wa nahwiha mansub. Semuanya mansub li'annahu waqa'a fiha maf'ulun bi. Semuanya maf'ulun bi. Wa alamatu nasbi al-alif niyabatan anil fathah. Nak sebut boleh, tak nak sebut pun tak apa. Kan? Maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi al-alif. Cukup. Ustaz ambil setakat itu saja. Maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan anil fathah. Okey? Maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan anil kasrah li'annaha isim min asma' al-khamsah.
Okey, tak ada masalah apa-apa. Tetapi Ustaz ambil setakat maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-alif. Kecuali setakat itu. Kecuali kalau orang tanya, sebab apa tanda masuk dia alif? Sebab isim min asma al-khamsah. Wa kullu minha mudhaf wa ma ba'dahu min al-kaf wal mal mudhafun ilaih. Selepas pada dia tu mudhafun ilaih. Wa laysa lil alif mawdi' tanubu fihi al-fatah siwa hadzal mawdu'. Mawdi' bukan mawdu', mawdi'. Tempat ini satu je. Mawdi' tempat ini satu saja. Tanda dia adalah al-alif. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang tiga lagi kita simpan untuk minggu depan. Boleh? Okey, alhamdulillah. Minggu ni rasa lebih tenang sikit berbanding dengan minggu lepas. Minggu lepas tu dia apa kita panggil macam terkejar-kejar rasanya sebab nak cerita pasal apa al-asma al-khamsah, nak cerita pasal jamak muzakkar salim, jamak taksir, syarat-syarat dan sebagainya kan. Minggu ni kita dah kenal dah kan. Kita ulang. Okey, baik, alhamdulillah. Okey. Jadi sebagai penutup lah ya, belajar ni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Belajar ni insya-Allah diberi pahala oleh Allah Taala. Sebab itu kita panggil apa tu? Kena ada perasaan bersedia untuk menanggung kesusahan. Kan? Bersedia untuk menanggung kesusahan. Susah masa kita belajar itu insya-Allah. Semakin susah kita rasa insya-Allah insya-Allah. InsyaAllah ni maksudnya apa? Dengan kehendak Allah Ta'ala lah. Semakin susah kita dapat, insyaAllah semakin bertahan lama dia dengan kita. Kan? Begitu. Itu konsep dia. Easy come, easy go. Kan? Sebab itu lawan dia apa? Kalau easy come, easy go. Difficult. Difficult come, difficult go. Mungkinlah kot kan? Jadi jangan rasa susah hatilah. Allah tak dapat lagi. Kebanyakan daripada kita, kita nak cepat. Banyak perkara. Masuk Ustaz Siri lah. Kan? Kita nak kalau boleh belajar malam ni jadi pakar. Kan? Sebab tu hari ni dengan zaman hari ni pula semua nak cepat belaka. Buka internet sikit, buka sikit. Jadi pakar selalu. Kan? Buka artikel ni baca sikit jadi pakar. So tidak ilmu ni dia kena apa? Ada binaan-binaan dia. Lebih-lebih lagi setengah-setengah ilmu yang memang berkait antara satu sama lain. Belajar secara begini kadang-kadang kita rasa lambatnya Ustaz. Sebenarnya tidak kita dah nak habis alamat i'rab. Masuk saja i'rab, memang kita mudahnya i'rab. Iya betul. Kan? I'rab ni insya-Allah akan mudah bila kita asas tu kita bina dengan bagus. Kan? Sebab itu kalau boleh kita cuba bertahan belajar. Tak dapat murajaah lagi sebab tu Ustaz buat channel khas YouTube supaya antum boleh murajaah. Kan? Supaya antum boleh murajaah, mana tajuk yang antum rasa terlepas, balik semula cari murajaah dan sebagainya insya-Allah. Mudah insya-Allah. Nanti lepas ni kalau bila antum ikuti step by step dia, antum akan kata, senang je i'rab sebenarnya. Betul, senang saja. Kalau antum dengar Ustaz duk i'rab dari tadi, Ustaz ulang benda yang sama kan. Mubtada marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Dhammah tu berubah-ubah kan. Khabar marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Hari ni ubah sikit. Mubtada marfu' wa alamatu raf'i al-waw. Kan? Dan begitulah berikutnya. Kan? Fi'il ada dua. Kalau fi'il madi, mabni. Kan? Mabni bi. Dia apa kan? Baik. Fi'il madi, mabni ala al-fath. Contohnya. Kalau fi'il mudhari' pula, fi'il mudhari' marfu' asal dia. Wa alamatu raf'i ad-dhammah. Lepas fi'il, fa'il marfu' bid-dhammah. Lepas tu maf'ulun bih mansub bil fathah. Pegang tu dulu. Kan? Hafal yang tu. Ulang. Mudah je. Iya, mudah je. Itu asas ayat. Nanti lepas ni bila kita dah selesa, kita akan pergilah nak tengok macam ayat. Pengarang ingat. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi. Ustaz, mana mubtada khabar dia? Ada. Al-kasratu itulah mubtada dia. Khabar dia jumlah takunu alamatan linnasbi. Kan? Daripada kana isim dia dan khabar dia ni, dia jumlah ini adalah khabar kepada al-kasrah. Nanti kita akan sampailah kan step by step insya-Allah. Wallahu taala a'lam bisawab. Ustaz doakan insya-Allah agar kita semua berjaya di dunia dan di akhirat insya-Allah. Kataballahu lana wa lakum an-najah fid dunya wal akhirah.
Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairul jazak. Terima kasih semua sekali ya. Minta maaf lah ya kalau Ustaz tidak menjawab komen dan sebagainya ya, sebab Ustaz fokus kadang-kadang tak tertengok pula komen-komen yang ada tu. Terima kasih. Ustaz Rashid ada ini, masya-Allah. Jazakumullah khairul jazak. Barakallahu fikum. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.